Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Apa khabar semua? Kita dah nak puasa dan Zati memang dah berniat dah sebelum puasa. Zati nak buat kelas editing. Kalau boleh sebab puasa ni memang kita kurang kelas. Memang kurang kelas. Kita more kepada ibadah. Even kelas malam pun tak ada sebab kita sebab memang BOI Anda Sifu dia menghormati lah kan kita sebab ramai yang Muslim kan. Jadinya kita hanya fokus pada kelas siang hari, itu pun weekend saja. Dan tadi Zati ada bagi tahu dalam grup Zati juga, kelas kita hanya akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad. Waktu 10:30 pagi. Hari Sabtu kelas produk ataupun kelas bisnes. Hari Ahad GEP. Okey, GEP hasil. Tetapi untuk RAG Zati belum pasti lagi pukul berapa yang Kak Ayus akan buat sebab bulan puasa ni Kak Ayus akan buat juga tapi tak pasti pukul berapa. Sebabnya Kak Ayus fokus untuk bulan puasa ni offline. Minggu depan di Johor. Okey. Jadinya sebab kita tak ada masa kan kalau tengah hari ramai orang bekerja. Kita hanya ada masa weekend saja, petang pun kita dah nak start kan. Dah nak start untuk berbuka. So tak ada memang tak ada masa. Jadinya Zati harap anda semua fokus untuk bahagian online. Untuk bahagian online, macam mana kita nak jadikan video kita ni lagi berkualiti. Sebab Zati lihat yang datang kan, Kak Umi memang konsisten buat video, Kak Ani pun konsisten buat video, Kak Zu, Cikgu Zah pun konsisten, Kak Rahimah pun konsisten juga. Zulhaili ni boleh beritahu dekat ruangan chat tak? Ira memang konsisten lah. Okay, Juraidah pun sama. Nanti bagi tahu siapa kat ruangan chat ni. Takut nanti tak perasan lah. Okay, Kak Asia. Cuma yang tadi minta sangat-sangat kan. Kalau boleh share dekat dalam grup konten. Sebab bila anda dah leader, anda akan tahu perasaan bila tim tak share. Ini yang buatkan sebab kita berada dalam circle yang betul. Kita nak circle tu aktif. Tapi kalau kita tak membantu sesama kita tak menyumbang sesama kita, jadinya lama-lama akan terus senyap lah. Sekiranya kita berganding bahu kan, downline, upline, satu pasukan sama-sama buat, insyaAllah kita akan create satu environment yang luar biasa sebenarnya. Orang suka. Kan, even kita pun letak kat situ, contoh kita masuk satu tempat ni, kita tengok macam krik-krik je. Ini semua orang akan lalui. Bila anda dah ada team, anda akan lalui benda tu krik-krik je. Kebanyakan grup senyap. Sebabnya ramai orang tak nak menyumbang. So benda tu akan berbalik kepada kita. Tapi kalau kita ada konsep leader kan, minda leader, kita akan cuba untuk bantu pasukan, even pasukan upline ke, tak kisah. Okay. So Zati harap sangat apa-apa saja share dekat situ. Dan insyaAllah Zati akan try untuk tengok di mana yang Zati boleh perbaiki. Boleh? Okay, dan Zati nak ucap terima kasih untuk konsistensi anda semua. Dan kalau ada skrip, anda boleh je share dekat situ. Kadang Zati pun tak sempat nak cari skrip juga. Okay, alright. So Zati nak share screen sekejap. Sebab Zati nak mau pada praktikal. Zati akan tunjuk macam mana nak editing. Nampak slide Zati tak? Kalau nampak, type 1. Dan pada masa yang sama boleh je nak buka audio, nak tanya straight pun tak ada masalah, ataupun nak type kat ruangan chat dan boleh stopkan Zati kalau Zati tak perasan soalan kat ruangan chat tu. Alright. Sekejap Okay, thank you Ira. Saya belum bermula lagi, nak buat tak jadi kaku depan kamera. Saya dari Sabah Watim. Oh, Encik Ramli. Okey, selamat datang Puan Juraidah. Okey, nama macam GLT. GLT Juraidah. Tak apa, insyaAllah boleh je dah. Saya pun bermula juga. Okey, Kak Zul. Okey, tak apa. Kak Juraidah tengok tengok contoh-contoh video. Dalam grup tu kena tengok. Kalau tak tengok dalam grup, kita tak akan nampak. Tapi kalau boleh refer kepada contoh macam Zati kan. Korang boleh refer bagaimana Zati buat video. Boleh refer bagaimana Ira dan juga Syufah. Ini antara contoh yang betul. Yang menunjukkan konsep yang betul. Okey, konsep yang betul ni dekat sini ni, Zati nak bagi tahu dari segi penyampaian dia. Penyampaian yang betul dari segi pemakaian kita, dari segi editing. Ini konsep yang betul kita nak bawa dari segi penulisan kita. Kita edit tulisan tu bagaimana?
cara penampilan kita bagaimana. Okey? Ini yang menunjukkan konsep yang betul yang kita bawa setiap kali kita post video kita. Okey, contoh macam ni ni kita akan share kejap lagi. Okey, contoh macam yang Zati, Ira dan juga Syufaha. Okey, kenapa kita kena buat sama? Sebab bila mana audience dia berminat dengan apa yang kita sampaikan, setiap konten yang kita sampaikan, mereka hampir 80% akan datang untuk menjengah kita punya rumah kita, iaitu profil kita. Sebab tu kena cantikkan profil kita. Sebab dekat sini you boleh nampak ada tim kita yang tak buat. Contoh macam Ayi kan, tak ada dia tak highlight setiap video dia tu apa yang disampaikan. Sama juga macam Kak Molly. Ini antara orang yang konsisten buat video, tapi Zati nak biar ada perubahan. Setiap kali buat video ada perubahan, ada sesuatu. Jangan buat benda yang sama. Maksudnya buat video yang pertama pun sama, video yang kedua pun sama, ketiga pun sama. Dia tak ada perubahan. Sebab tu setiap apa yang kita buat tu kita nak perbaiki kepada yang lebih baik. Kita kena tengok kat mana yang kurang lagi, kat mana yang kurang lagi. Sebab tu anda kena tengok orang kita panggil contoh yang betul lah. Okey, sebab tu saya ditunjuk Zati dan Syufahat dan juga Ira. Ini antara contoh yang betul. Okey, jangan tengok followers. Followers pun tak ada sampai macam Ira tak sampai 10K lagi. Macam Syufahat pun tak sampai 10K. Macam Zati pun baru je sampai 10K. Tetapi untuk bahagian followers ni Zati tak nak tekankan sangat. Ianya penting followers. Okey, tetapi Zati nak menunjukkan lebih lagi kepentingan dia lebih pada engagement. Engagement kita boleh tengok kepada orang komen, orang share dan orang save. Ini paling penting pada engagement kita. Okey, so berbalik pada kita punya konsep yang betul adalah macam Zati, sebab Zati tak pandai pun. Okey, Zati memang tak pandai, tetapi cara Zati nak minimizekan gangguan kepada audience, cara Zati nak biar audience kenal Zati adalah dari segi pemakaian Zati. Okey, nampak tak? Zati pakai warna hitam. Ira pun pakai warna hitam. Sama je, nampak cantik. Orang masuk tu nampak kemas. Kan kalau orang nak datang rumah kita mesti nak kemas rumah kita kan, betul tak? Sebelum tetamu datang, kita mesti tak seronok kalau tetamu datang tak bagi tahu satu. Lepas tu rumah kita tak kemas, tak cantik. Kita rasa tak sedap kan? So apa kata tetamu kita datang rumah kita berselera. Sama juga macam rumah kita di TikTok. Kita panggil rumah kita lah kedai kita. So kita kena cantikkan dari segi konsep yang betul. Pemilihan, editing, penulisan, color. Ini memainkan peranan penting dan juga cara pemakaian. Actually, cara pemakaian ni dia tak adalah penting kita kena pakai warna ni sekian-sekian, tidak. Sebab ada je orang lain yang tak pakai color yang sama. Cumanya kita nak tekankan yang sebab kita ni orang baru. Kan kita banyak kekurangan. Sebab tu kita nak minimizekan apa-apa saja gangguan yang menyebabkan sakit mata audience. Ini maksudnya konsep yang betul dari segi pembawakan kita, penyampaian kita, dari segi pemakaian kita, penampilan kita dan juga dari segi editing. Dua saja. Dua perkara je yang anda kena buat. Macam Zati, setiap kali Zati nak buat video, Zati pakai jubah kan. Kalau perasan kalau Zati nak buat kelas malam kan. Kalau kelas GEP, Zati pakai baju putih. Itu suit Zati. Zati punya pakaian Zati. Maksudnya kalau Zati pakai baju ni, maksudnya Zati ada perwatakan Zati, dia rasa semangat. Itu cara yang betul sebenarnya. Kita pakai konsep yang betul. Macam Syufaha, dia guna cover. Okay, macam Zati dengan Ira, kami tak guna cover. Tak guna cover di TikTok. Cover ni maksudnya, sebelum kita upload di TikTok, ada satu tulisan, dia tulis cover. So, kita boleh pilih cover bagaimana kita nak pilih. Macam Syufahat dia pilih macam ni kan. Ini contoh cover dia. Okay, ya, betul Kak Zul. Ini kita panggil branding diri kita. Okay, lepas tu. Okay, contoh Okay, Ayi. Nampak tak Ayi ni? Ayi ada tak? Rasa macam tak ada Ayi Tak ada kan? Okay, so apa you all nampak dekat Ayi ni? Apa yang kita rasa macam kurang menyenangkan. Maksudnya as a audience. Okey, boleh bagi tahu tak? Jadi harap ini hanya sesi pembelajaran untuk kita ubah. Okey, bukan yang nak condemn tak ada, tapi ambil ni untuk kita ubah cara penyampaian kita untuk lagi cantik. Niat Zati tu bukan nak condemn siapa-siapa sebab semuanya sebab tu Zati selalu komen, korang dah buat yang terbaik. Sekarang ni kita nak perbaiki lagi. Itu saja niat Zati. Kenapa kita buat content creator? Bukannya nak bagi tahu
tak bagus. Tak, korang semua bagus sebab korang dah bermula. Once kita dah buat video, kita kena raikan diri kita ni kita dah bagus dah. Sebab ramai lagi yang tak sanggup nak buat video. Ramai lagi yang takut. Contoh Kak Juraidah kan. Once Kak Juraidah dah bermula, Kak Juraidah ada satu keberanian untuk lagi upliftingkan lagi apa yang kita boleh buat. One step lagi. Sebab dengan langkah pertama, pasti akan ada langkah yang kedua. Okay? Branding boleh, insyaAllah kita perbaiki lagi lebih baik. Okay. Boleh beritahu tak apa yang bahagian ayat ni yang korang rasa yang tak betul? Syahri kata, Syahri kata Zati tak nak beritahu juga Kak Umi sebab sebab yang ni Zati tak tunjuk video, cumanya Zati nak tunjuk apa yang kita rasa tak okey untuk editing ayat yang kita boleh perbaiki lagi. Perbaiki yang banyak benda sebenarnya kita boleh perbaiki untuk ayat ni. Ada apa-apa lagi tak yang nak komen? Okey. Daripada Syahri kata, okey, tak apa. Saya bagi tahu. Okey, contoh ayat ni, dia punya, okey betul Ira, kedudukan kamera. Kedudukan kamera, saya nampak tak? Dia membuatkan lebihan ke atas. Nampak lebih ke atas kan? So dia tak cantik. Dia tidak menjadikan, nak tahu kamera dia tak betul, tengok mata. Mata ayat dia tengok ke bawah. So itu menunjukkan kedudukan tak betul. Maksudnya kamera tu tak selaras dengan muka dia. Dia tak selaras. Dia lebih ke bawah. Okay, so bagaimana kita nak atasi benda ni? So make sure korang buat macam ni. Okay, ini cara Zati Bagi yang ada stand, korang kena laraskan stand ni supaya betul-betul depan kena tengoklah dia punya kedudukan dalam kamera tu. Adakah muka kita betul-betul dekat tengah? Kenapa pentingnya muka dekat tengah? Sebab memang lumrah manusia suka tengok dekat tengah sebab mata dia akan tertumpu dekat tengah. Sebab tu kalau korang perasan, kenapa TikTok dia akan letak satu cover sebelum kita upload, iaitu kita salah satu SEO dekat situ sebab memang mata manusia akan tertumpu dekat situ. Sebab tu kenapa editing kita akan buat tajuk di tengah. Sebab kita nak highlightkan apa yang kita nak sampaikan, ianya menjadi hook untuk mereka berhenti dan tengok video kita sampai habis. Itu bukan penentu. Tetapi at least kita dah buatkan dia stop untuk melihat apa kita punya konten. Okay, so untuk yang ada stand, ini cara dia. Kalau boleh jarak satu depa, tangan kita satu depa. Ini kedudukan yang betul untuk kita punya, untuk muka kita on point di tengah video kita. Okay, dan ada juga yang kata saya tak ada stand. Okay, tapi Zati harap kena beli kita punya, kita panggil apa, tools. Tools untuk editing. Tools untuk kita punya content as a content creator lah. Untuk content creation kita. Alright. Eye level. Ya, betul Kak Umi. Eye level. So, kalau tak ada stand, tak apa. Kita boleh DIY. Kita boleh letak buku macam Kak Rahimah. Kak Rahimah pun letak buku tapi masih lagi tak betul level Kak Rahimah. Mungkin buku tak tinggi. Betul tak Kak Rahimah? Kalau salah maafkan saya. Tapi masih lagi nampak dia tak, mata ke bawah. Mata ke bawah. Jadi macam tu. Ataupun mungkin you all betul dekat ruangan chat, apa-apa yang Zati rasa kalau Zati tak betul, tanggapan Zati, cuba betulkan Zati. Okay, mungkin Zati tak tahu sebab korang yang edit video. Korang yang dalam proses editing video tu, dalam proses buat video, dalam proses recording. Okay, jadinya even macam ni pun kan, contoh tanpa stand ni, dia boleh juga akan menjadikan lebihan untuk dekat atas. Dia boleh jadi juga macam ni. Dia boleh jadi macam macam mana okey, macam ni. Okey, macam Kak Zul, macam Kak Riza, macam Kak Umi. Saya tak pasti Kak Umi guna stand ke tidak. Sebab masih ada lebihan kat atas ni. So jadi dia akan mengganggu tau. Dia akan mengganggu dekat sini. So sebab tu cara kedudukan kamera ni sangat-sangat penting sebab actually kita nak menunjukkan kita ni as a mentor sebenarnya. Sebab editing akan mempengaruhi juga untuk melambangkan kita ni bagaimana. Kak Umi pakai stand. Tapi saya nampak macam lebih ke atas ni Kak Umi. Okay, mungkin meja rendah Boleh tak?
Dan kalau even macam ni pun, dia boleh ada ruang kosong kat bahagian atas sebagaimana Zati tunjuk contoh Kak Umi tadi, Kak Zu kan. Zati, kalau Zati pergi travel kan, kadang-kadang lupa bawa stand, Zati pun akan guna sesuatu yang Zati akan DIY lah. Tapi biasanya boleh lah kan. Boleh lah. Tak adalah menunjukkan ketara pada video recording Zati. So Zati akan letak something dekat sini untuk sebagai penghadang supaya telefon Zati ni tak jatuh. Mungkin ada something kat depan ni untuk Zati rendahkan Zati punya telefon tu. Itu cara Zati lah. Okay, kita boleh DIY supaya kita boleh nampakkan yang kita punya video tu nampak cantik dan di tengah. You all boleh DIY. Jangan main buat je. Okay? Permulaan tu persediaan. Setiap video mesti ada persediaan. Even content mesti ada persediaan. Okey, contoh yang ni Okey, Zati nak pergi pada konsep dari segi editing. Contoh Kak Zu. Kak Zu guna berapa color betul, Zati ada cakap just guna 2 atau 3 color sahaja. Tetapi pemilihan color sangat-sangat penting. Okey, contoh Kak Zu buat bisnes tapi akhirnya terkontang-kanting tiada bimbingan mentor. Kak Zu guna stroke ni. Stroke warna orange. Dia macam tak masuk Kak Zu. Stroke warna orange dan tulisan warna kuning. Okey, sama juga macam Zati. Zati pun pakai stroke. Kalau you perasan kat bawah ni Zati pakai stroke. Tetapi Zati dah start buat editing yang baru. Zati tak pakai stroke. Yang ni Zati belajar. Okay, Zati belajar untuk ilmu baru untuk pakai editing supaya nampak kemas dengan adanya frame. Kalau korang perasan editing Zati untuk yang 1, 2, 3, 4. Okey, 4 video ni adalah cara editing yang baru di mana Zati ubah kesilapan Zati sebelum ni. Saya ada stand macam Zati tu maknanya boleh gunalah kan untuk ambil video atau gambar boleh. Boleh Kak Juraidah. Cumanya pastikan kedudukan stand tu betul. Sebab tu cara membeli stand adalah make sure dia boleh ni. Ada stand dia tak boleh laras ni. Ada stand dia tegak je. Dia tak boleh laras ke bawah. Itu yang menjadikan stand kita, video kita tak cantik. Sebab tu Zati kan nak beli stand. Zati akan cari stand yang boleh 360 darjah. Sama juga macam dengan tripod. Okay, tripod pun ada yang untuk bahagian dia punya holder ni dia tak boleh nak 360. Tapi make sure you beli yang tripod ataupun stand kan yang boleh dipusing ni. Itu cara beli stand yang betul. Betul. Nak buat tulisan tu macam mana ya? Okay. Kak Zu. Mana Kak Zu? Okay Kak Zu. Take note untuk belakang ni. Macam dulu, macam Ira, Zati tegur Ira, dia buat belakang langsir. Okay, waktu tu Zati rasa macam terganggu sebab langsir Ira dia macam berkedut sikit. So Zati suruh dia berpindah guna bahagian dinding sebab dinding tak akan kacau. Memang dinding tak akan kacau. Sebab tu macam Zati, actually bilik Zati ni sempit. Bilik Zati ni sangat sempit. Tetapi Zati memang cukup-cukup je. Kan? Ini ruangan dia cukup-cukup je untuk nampak dinding saja. Zati tak suka pakai green screen sebab kalau pakai green screen macam Cik Guzar sebelum ni, siapa lagi yang pakai green screen? Kak Zubar dia pakai green screen, Zati dah tegur, dia akan mengganggu dari segi klip-klip. Muka kita akan berklip-klip kalau kita salah guna green screen. Boleh guna green screen kalau kita dah pakar. Kalau kita dah pakar, kita pandai edit, maksudnya kita ambil gambar dekat Google, kan, kita ambil background cantik-cantik, kita letak dekat belakang. Yang ni kita kena proses editing dari segi remove background. Yang ni boleh dikatakan advance. Dia lagi advance. Nanti bila advance bagi newbie kan, mereka akan rasa macam susahnya edit. Last mereka tak nak buat. Sedangkan ada benda yang simple saja yang kita boleh apply untuk permulaan langkah yang pertama. So that's why better kita berada kat bahagian dinding. Dinding maksudnya kat belakang tu dinding. Tapi kalau rumah anda tak ada dinding, anda cuba cari tempat yang cantik kan supaya belakang ni tak mengganggu. Actually background sangat penting sebenarnya, sangat-sangat penting. Okey, boleh? Okey, macam Kak Zu kan. Ada tekong lagi ni Kak Zu. Ada tekong lagi. Okey, siapa lagi ni? Macam Zati kan. Macam Zati, dari segi pemilihan tudung, Zati memang ajar betul-betul dari segi penampilan kita. Macam Kak Zu, kalau boleh Kak Zu biar nampak sebab Kak Zu dekat sangat. Memang dekat dengan kamera. Dan kalau boleh Kak Zu pilih satu penampilan yang Kak Zu rasa confident.
dan meyakinkan. Kak Zul rasa cantik. Okey. Macam Kak Riza ni dia letak apa? Dia letak hashtag dekat sini. Tak perlu. Okey, Zati ada komen untuk Kak Riza. Tak perlu letak hashtag dekat sini, tak perlu serabutkan. Okey, contoh yang ni kalau boleh jangan buat tulisan yang macam jauh sangat kan. Macam ni pun okey, cumanya Kak Riza dia letak benda ni sampai ke hujung. Okey, sampai ke hujung. Okey, contohnya Kak Umi. Kak Umi pakai apa ni Kak Umi okey. Nampak tak Kak Umi kat sini? Dia mengganggu tu sebab korang kena tahu kedudukan di TikTok. Maksudnya caption tu dekat mana kat TikTok? So you nampak tak kat sini? So ini adalah bahagian kepada kita akan letak kat sini untuk kita panggil sari kata kan, subtitle dekat sini. So kalau Kak Umi ke bawah sangat, dia akan mengganggu Kak Umi kat sini. Kita biasanya subtitle kat sini Kak Umi. Subtitle kat sini sebab tu muka kita kat sini. Sebab kita nak letak subtitle kat sini supaya subtitle tidak diganggu oleh caption dekat sini. Nama kita ni yang kita panggil layout TikTok. Ini kita kena pasti layout TikTok. Sebab tu kena ada persediaan. Sebab tu kita kena ada persediaan ketika editing, ketika kita buat dari awal video recording lagi. Persediaan tu penting. Apa kita nak buat sebenarnya? Cara kedudukan telefon kita bagaimana? Sebab kita nak tunjukkan, sebab Zati perasan kan, dan kebanyakan di RAG kita meletakkan sebagai coach ataupun mentor. So benda ni biar serasi. Biar orang kata rasi lah kan, maksudnya apa yang kita bagi tahu tu biar kena. So benda ni dia akan datang dengan konsisten dan disiplin. Boleh tak? Okay? Korang that's why Zati cakap korang kena rujuk benda ni kepada orang yang macam contoh macam Zati kan, Zati macam Kak Yus, Syufaha dan juga Ira. Tengok macam mana cara editing tu. Dia tak susah pun. Sebab bila kita dah guna benda yang sama, kita akan pakar. Nampak tak? Kita guna editing yang sama, color yang sama, tempat yang sama. So editing akan lagi cepat. Kita tak akan buang masa untuk pemilihan color. So sebab tu Zati edit tak sampai setengah jam, sekejap je. Sebab Zati guna color yang sama, tulisan yang sama. Tulisan Oliver saja Zati guna. Zati takkan guna tulisan yang lain. Zati akan ingat, okey, sekarang tulisan yang ni. Zati hanya guna 2 tulisan saja untuk bahagian hook di depan. Okey, macam ni kan, macam Kak Zul, macam Kak Riza, macam Kak Umi ni. Okey, guna tulisan yang sama, color yang sama dan 2 color saja. Macam Kak Umi ni, 1, 2, 3 color Kak Umi. Dia macam tak masuk tak Kak Umi. Dan nampak tak? Dia besar tau Kak Umi. Dia tak perlu besar pun, tak perlu menutup semua. Dan satu perkara lagi, kesilapan Zati ajak anda semua. Zati cakap, tak apa, tutup je muka. Tapi tak boleh sebenarnya. Kalau boleh, untuk hook kat depan ni, jangan tutup mata kita. Kak Zul boleh turunkan ke bawah sini. Boleh tutup kat sini tapi jangan tutup mata. Biar audience nampak mata kita. Biar dia berinteraksi dengan mata kita. Macam contoh Kak Riza kan. So nampak tak? Nampak mata dia kat sini. Okay? Tapi kat sini contoh Kak Umi. Dia tutup mata dia. Tutup semua. Tapi ini kesilapan Zati lah. Zati ajar macam ni sebelum ni. Tapi cara baru Zati. Zati pun buat kesilapan juga. Cara baru Zati dah tak tutup mata Zati. Okay? Tak tutup mata Zati. Tak tutup mata Pok Soh. Tak tutup mata Zati. Yang ni kan tutup kan. Yang ni tutup. Yang ni tutup habis. Yang ni tutup habis. Actually, penting untuk pandangan mata untuk berinteraksi dengan audience. Sangat penting. Kita membawa emosi. Sama juga macam lagu. Ada orang, dia tak letak lagu. Lagu sangat penting. Untuk editing, perkara paling penting adalah subtitle, hook dekat depan, lagu. Okay? Lagu ni you just search untuk bahagian motivational. Dekat bahagian sound, boleh search motivational ataupun inspiring punya song. Okay, just search kat situ banyak lagu yang insyaAllah yang takkan mute. Sebab ada pemilihan lagu yang akan buatkan video kita akan mute. Okay, so kena pandai-pandai pilih lagu. Biasa record pagi, malam baru post. Okay, untuk bahagian ni, kena tengok analitik pada TikTok masing-masing. Macam Zati punya followers, dia aktif pukul 9 sampai pukul 12 malam. So ini antara timing yang betul. Kenapa kita kena ikut
Actually, ini pendapat setiap guru lah. Pendapat ada orang cakap tak kisah kalau kita buat 3 konten setiap hari, kita boleh up pagi, kita boleh up petang, kita boleh up malam. Contoh 3 konten. Tapi macam Zati, Zati memang tunggu waktu uh, followers Zati aktif. Sebab kenapa untuk kita penting untuk upload video ketika followers kita aktif. Sebab bila mana kita up video dan berlakunya engagement. So TikTok akan recognize dengan video kita tu untuk di FYP kan. Sebab ada engagement di antara content creator dengan followers. Engagement maksudnya apa? Like yang banyak, ada komen yang banyak dan ada sharing. Maksudnya dia share dan dia simpan. Dia save video kita. 4 kan mereka akan buat. Lagu ni kita boleh tak ambil yang kita download dari luar CapCut? Kita tak ambil dalam CapCut? Boleh. Boleh. Encik Abu Bakar Hamzah, boleh. Cumanya yang ni dia akan berpotensi ataupun berisiko untuk video kita tu di-mute-kan oleh TikTok sebab takut langgar copyright. Sebab ada lagu yang ada copyright yang tidak sesuai untuk kita guna. Sekiranya ini berlaku kan, kalau contoh kita up video tu, okey, 2-3 hari okey. Lepas tu dah 1 minggu baru kita nampak dah mute dah. TikTok mute kan video kita sebab mungkin ada unsur-unsur copyright pada pemilihan lagu. Kalau macam ni tak boleh buat apalah kan. Tetapi sekiranya masa kita upload terus dia mute kan video kita. So yang ni korang jangan delete video tu. Just privatekan saja. Pergi dekat bahagian setting, privatekan video itu. Sebab kalau delete nanti akan rendahkan, TikTok akan detect kita ni melanggar lah dia punya apa kita panggil? Pantang larang. TikTok tak boleh delete kita punya video yang lama. Cuma boleh hidekan saja, privatekan saja. So, video yang kena yang di-mute-kan oleh TikTok, korang edit balik, cari lagu yang baru, up lagi. So, untuk yang ni Zati dah kena untuk video yang Zati buat video yang depan rumah tu, kan? Yang tu Zati guna lagu yang copyright. So, 3 kali editing Zati kena buat yang maksudnya 3 kali Zati tukar lagu. So ini yang bahaya sebenarnya kalau kita ambil lagu kat TikTok, mungkin kita ambil lagu kat TikTok kita rasa sedap. Tak ada masalah. Boleh je try and error. Tapi dari segi keselamatan kita boleh pilih dekat CapCut. Even kat CapCut pun ada lagu yang akan di-mute kan. Ada beberapa. Okay, tapi nak macam mana kan itu di luar kawalan kita. Cumanya doa banyak-banyak supaya semuanya berjalan lancar. So proses doa ni berlaku ketika sebelum buat video lagi. Okay. Proses doa berlaku sebelum kita buat video lagi. Kat line. Okay, ya betul. Okay, so Zati nak nak pergi balik kepada bahagian bila kita nak upload video kita. So sangat penting sebab TikTok is about engagement. Sebab tu bila mana anda upload content berada dekat TikTok dahulu. Yang ni yang Kak Yu selalu pesan. Jangan terus keluar. Korang upload terus korang keluar, jangan. Okay, satu lagi tips daripada Zati untuk ada growth. Okay, contoh kenapa kita tengok. Okay, bagi mereka yang busy, mungkin suara putus-putus ke? Line Zati okey tak? Syok sendiri aku ni buat kelas ni. Suara Zati okey ke? Putus-putus ke? Memang line tak okey sangat. Tapi Zati dah pakai yang laju dah ni. Tapi tadi pun slow. Okay, Kak Dayang. Alright. Okay, satu lagi tips daripada Zati. Ada kala putus-putus kita, Zati minta maaf tau. Zati minta maaf. Tapi memang malam ni line tak okey sangat. Alright. Tapi untuk tips daripada Zati, sekiranya korang yang jenis yang mungkin ada yang busy, kan contoh Kak Umi. Hari ni upload, lepas tu 3-4 hari tak upload. Lepas tu upload. Contoh macam Encik Saleh. Encik Saleh dia tak upload hari-hari. Sebab Encik Saleh dia ada proses pembelajaran dia sebab Encik Saleh dah berumur. Jadinya ini nak buat video ni bukan benda yang senang. So dia nak edit lagi kan. Edit pula pakai laptop. Jadinya dia ambil masa untuk Encik Saleh. Jadinya akan ada gapping. Akan ada gapping timing. Maksudnya 2-3 hari atau 4-5 hari baru upload next video. So benda ni akan menyebabkan TikTok dia recognize kita ni jarang berinteraksi. Dia tak recognize kita ni sebagai content creator yang konsisten up video. So cara dia bagaimana untuk kita tipu, untuk kita alih pandangan TikTok ni supaya dia recognize kita ni, kita memang aktif. Kita memang aktif walaupun kita tak upload content. So cara dia untuk growth yang ini adalah
sebelum upload video, korang make sure korang pergi tengok video-video yang berkaitan niche video korang share. Contohnya, konten kita ni berkaitan dengan jana pendapatan kan? Betul kan? Ini niche kita. Niche kita adalah berkaitan dengan bisnes. Kita upload berkaitan dengan income, kenaikan income kan? Bagaimana kita nak jana pendapatan. So, caranya kita pergi dekat kawan-kawan kita kan? Kawan-kawan kita ni yang buat video yang sama, kita pergi pada profile dia, kita tengok video tu. Okay, pergi pula kawan yang lain. Pergi pula pada sideline yang lain. Kawan-kawan kita dekat TikTok yang buat benda yang sama dengan kita, ikut niche yang sama. Ramai. Dekat Forever ni ramai buat niche yang sama. So, make sure korang aktifkan dahulu untuk TikTok baca, ini niche kita. Sebab kita nak upload video berkaitan dengan niche ini. So, nak tengok bagaimana kita dah berada kat niche yang betul. Maksudnya, TikTok dah recognize kita ni, dah aktif dah dengan niche kita, adalah bila 60 ke 70% kita punya video FYP tu, video yang lalu dekat kita punya FYP tu ada video berkaitan dengan niche kita. Contohnya lalu video Syufaha, lalu video Ira, lalu video Kak Zul, lalu video yang berkaitan pendapatan, berkaitan dengan niche kita untuk jana pendapatan. Betul tak? So maksudnya kita dah alert TikTok yang kita ni adalah kita dah aktif. Sebab kenapa kita kena buat macam ni? Sebab kita nak TikTok push video kita. Sebab tu kita nampak kan, kenapa kita punya video tak FYP. Kenapa video kita view sikit. Ini salah satu punca sebab kita memang TikTok tak recognize kita as a content creator. Sebab kita ada gaping untuk kita upload. Termasuk video niche business yang lain daripada niche kita. Termasuk video niche business yang lain daripada niche kita. Ya, betul. Boleh. Boleh je. Boleh je Encik Muhammad. Okay, boleh. Asalkan berkaitan niche kita, niche business. Okay. Jangan pula kita pergi search. Kalau korang perasan, kalau contohnya kita nak cari dekat TikTok, kita nak cari berkaitan sambal kan, nak puasa kan, kita cari sambal kan, cari sambal Khairul Amin ke, sambal hitam ke. So, TikTok akan recognize kita, dia akan bawa kepada konten yang berkaitan sambal untuk memudahkan kita search bahagian sambal untuk kita mudah membeli. So nampak ini kita panggil SEO sebenarnya. Dia berkaitan dengan SEO tapi saya tak nak share tentang SEO malam ni. Sebab saya nak share tentang editing saja. Okay, faham tak kat sini? Okay, ini tips tambahan lah untuk anda semua tentang sebelum kita upload, make sure kita aktifkan cara kita tengok video orang tu berkaitan dengan niche kita supaya TikTok dapat recognize konten yang bakal kita upload nanti. Okay? Okay, so ini antara editing Zati yang latest. Cara Zati yang latest, dia nampak lagi kemas. Sebab kalau ikutkan sebelum ni, editing Zati untuk bahagian kat depan ni adalah Zati main buat je kan. Yang ni. Dia tak ada dalam frame. So berbeza dengan kita buat yang ni, dia dah ada dalam frame dan nampak lagi professional. Alright. So benda ni dia datang dengan disiplin kita buat video dan kita keep konsisten belajar untuk bahagian editing. Sebab Zati suka buat editing. Tapi Zati hanya ajar editing yang simple saja. Sebab dalam video recording, editing nombor 2. Yang paling penting content. So untuk content kadang-kadang kita rasa aduh pening nak buat content apa. That's why Zati minta sangat kan. Sebab di kalangan kita ni ada yang pandai. Ada yang unik. So bagi anda yang sebab nanti perasan ramai yang buat niche yang sama. Maksudnya niche kita ni buat bisnes saja. Macam Zati, kan Zati lagi suka untuk buat niche yang berkaitan bisnes. Tapi sekiranya korang ni ada kelebihan bercerita tentang agama ke kan, doa ke, apa-apa saja di luar itu, boleh buat. Tapi Zati lagi suka untuk dapat audience yang betul, untuk Zati dapatkan sales, di mana Zati suka buat niche tentang jana pendapatan. Ini antara Zati punya common words ada jana pendapatan dengan income. So korang pun kena guna common words. Ketika buat video, make sure guna common words. Macam income. Yang ni yang kita nak bagi tahu TikTok, ini adalah niche kita. Faham tak? Niche dia boleh satu kedua saja. Niche. Kalau tak faham niche ni maksudnya niche ni maksudnya kita punya konsep apa yang kita nak sampaikan untuk bisnes kita lah, lebih kurang macam tu. Untuk kita punya content creation kita. Macam kebanyakan tim kita buat ni adalah dari segi niche business untuk kita buka peluang perniagaan untuk kita bawa kepada sesi penerangan. Tetapi anda boleh ada tambahan niche dari segi tips kewangan. Tapi jangan nampak macam orang insurans sangat sebab biasanya tips kewangan ni macam orang insurans.
Tapi anda boleh tukar. So maksudnya untuk niche yang kedua, untuk kita bawa kepada, untuk kita timbal balik kepada ilmu tambahan yang mereka boleh dapat dari segi tips bisnes apa-apa saja. Okay, ini niche yang kedua untuk kita dapatkan followers. Alright. So saya nak bawa anda kepada bahagian sebelum kita buat video ni, kita kena faham tentang 4 benda ni sikit Saya nak sentuh sikit sebab saya nak buat video sebenarnya, nak buat editing. So korang kena pastikan tentang matlamat, target audience, niche dengan kemahiran. So untuk bahagian matlamat ini ramai yang tak jelas. Ramai orang dia main buat je video. Okay. Tapi dengan matlamat yang betul, korang akan ada persediaan dari segi hook. Korang target siapa? So ini bahagian target audience. So matlamat ni, kalau contoh kita buat video yang berkaitan dengan tips tentang bisnes. So kita faham matlamat kita pada video editing kita adalah untuk cari followers. Kan sebab dalam video yang berkaitan tips, kita bukan nak closing. Kita hanya nak memberi manfaat, memberi ilmu. So ini matlamat kita sangat-sangat jelas di mana kita nak followers. Tetapi untuk video yang kita memang ada closing untuk bawa kepada sesi penerangan, yang ni kita panggil kepada matlamat untuk kita ada sales. Kan? Sebab kenapa kita panggil ada sales? Sebabnya kita nak close dia dekat bahagian sesi penerangan. Okay? So make sure konten kita tu berkaitan dengan apa? Nak followers ke? Ataupun kita nak closing? Kita nak close audience. So ini antara matlamat yang penting untuk korang identify sebelum buat video. Sebab ramai kita tak ada matlamat. Buat video main buat je kan. Main tiru je. Tapi kalau korang alert, kau dah nampak jalan korang tu kenapa buat video, insyaAllah korang akan seronok buat video. Faham kan? Maksudnya di mana-mana pun kita boleh buat video. Tanpa skrip pun boleh buat video. Tanpa duduk dekat office pun boleh buat video. Okay? So target audience ni, jangan takut untuk kecilkan target audience. Contoh, untuk kita banyak target audience. Suri rumah, orang pencen, orang yang sibuk bekerja. Okay? Orang yang tanah hantar ke pengasuh. Okay, kecilkan target audience tu. So yang ni Zati akan compilekan yang 50 hook yang Kak Ish buat tu. Sebab Zati nampak macam tak ramai yang buat yang tu. Itu bagus tau yang Kak Ish share tu, yang 50 hook tu kan yang Kak Ish share tu. Zati rasa 2 kali yang Kak Ish share. Zati pun tak share lagi dalam group konten. InsyaAllah Zati cuba yang terbaik untuk share jenis-jenis konten. Kalau kita pandai manipulate, maksudnya kita tambah lagi dengan ilmu kita tentang company forever ni. Sebab tu korang kena faham tentang marketing plan. Okay, kena faham tentang marketing plan sebab bila mana kita explain ni, kita akan explain dengan jelas dan dengan lagi yakin. InsyaAllah Ira kita bantu tim. Kongsilah Ira kerana tak ada idea. Okay, betul. Okay, ni saya sebut tadi, kemahiran. Okay, kemahiran ni, Zati juga ada buat kesilapan. Dari segi kemahiran Zati menyampaikan adalah Zati menyampaikan cara konten kita. Sebab kalau Zati buat kesilapan, korang pun buat kesilapan kan, sebab korang pun tidur skrip Zati. Okay, so hari ini Zati bagi tahu di mana kesilapan dia adalah konten yang Zati sampaikan adalah Zati tak meyakinkan untuk mereka isi borang. Ini paling penting. Okay, so apa yang Zati sampaikan selama ni adalah apa yang kita semua sampaikan adalah lebih pada membuktikan. Kita membuktikan kejayaan. Tapi dari segi sales tu adalah kan macam Zati pun setiap bulan memang dapat dalam 5-6 VIP. Jadi macam Ira pun ada VIP. Benda tu dah ada. Macam Syufaq pun ada VIP. Okay, macam siapa-siapa yang buat konten macam Kak Ani pun pernah rekrut VIP. Tetapi kita nak gandakan lagi benda tu. Contohnya kalau kita rekrut 5 VIP. So dengan cara penyampaian yang lagi tepat, kita boleh rekrut 10 VIP. So kita nak ubah dekat sini. So konten kita tu kalau boleh bukan hanya membuktikan, tetapi kita nak meyakinkan audience kita untuk mereka isi borang. Sebab kebanyakan closing kita untuk audience isi borang kan. Betul kan? Untuk mereka isi borang. Jadinya dulu Zati sangat takut untuk sebut tentang modal RM90. Tetapi sekarang ni kita nak biar ada interaksi di mana kita nak kumpul lagi ramai database. So kalau boleh, setiap video kita tu kita ada sebut modal dia RM90 supaya mereka rasa kecil. Okay, so sama ada mereka, sebab untuk join VIP kita ada 2 cara kan. Sekiranya mereka tak ada modal pun kita boleh guide mereka untuk mereka buat jualan runcit. Jadinya tak akan rugi walaupun kita hanya sebut tentang RM90. So make sure untuk closing korang sebut je serendah RM90 kita dah boleh bermula dah. Sebab betul lah kan, RM90 semua orang boleh buat. Semua orang boleh jadi jutawan.
Kan? Macam even Zati pun daripada RM90 bulan 4, bulan 12 baru Zati upgrade VIP sebab kita nampak kepada plan marketing dia. Sama je. At least biar ada respon untuk mereka isi borang dan mereka contact kita dan kita contact mereka dan sehingga ada database. Okay, so ini antara konteks yang meyakinkan audience ada dari segi modal. Modal yang sangat rendah. Okay, boleh? So insyaAllah untuk next video kita lagi banyak sebut untuk tentang modal RM90. Jangan takut untuk sebut tentang modal. Tak yakin lagi nak tulis skrip Kak Umi. Tak apa Kak Umi. InsyaAllah doa banyak-banyak. Okay, semoga kita dapat membantu sesama kita. Okay. Alright. So, yang ni untuk bahagian konten menjual. Yang ni kejap lagi. Kejap lagi Zati nak pergi kepada Zati start 10.30 Okay. Kejap. Zati nak hostkan Zati. Zati nak pergi edit dekat CapCut. Kalau tak faham, tanya kat ruangan chat je. Mana Zati ni? Atau boleh je nak unmute. Eh, Sekejap je. Zati macam mana nak buat ni? Okay, nampak eh? Nampak kat skrin kan? Okay, nampak kat thank you. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kat bahagian Canva. Okay, you all bertanya Zati apa yang buat dalam CapCut. Okay, bagi yang tak ada CapCut macam Kak Jureida tadi dah ada CapCut ke belum? Okay, yang ni free saja. Tak payah tak payah risau. Tak payahlah nak order yang pro. Tapi kalau pro boleh. Tak ada masalah. Tapi tak mahal kot. Rasanya macam Syufah buatkan yang pro kan. Okay, contoh yang ni Zati buat adalah Mira, ramai jurawat. Okay, nampak boleh pastikan Syufah. Okay, okay, boleh So sekarang ni kita akan buat contoh tengok apa okay, pergi dekat bahagian teks. Okay, contoh sebelum okay. Kalau korang perasan video Zati ni ada sebenarnya dah tempoh Zati interview ni tempoh 4 minit tau. Tetapi cara Zati bagaimana kita nak kurangkan kepanjangan video tu adalah korang make sure kalau ada gapping kan. Contoh macam ni Ramai jurawat yang lari ke Okay, ini adalah kita panggil spacing ni. Ni. Kita panggil apa Split.
Okay. Setiap video ni korang boleh split tau. Untuk buang apa saja yang korang rasa rasa tak okey. Tapi biasanya kita boleh nampak yang ruangan tu kosong bila mana kita ada teks. Okay. Biasanya kau nampak tak kat sini? Ini kita panggil ruang kosong ni. Perasan tak? So ini kita bagi tahu kita akan recognize yang di sini mesti ada gap. Okay. Kalau makin gap tu makin panjang, maksudnya kita boleh split untuk kurangkan timing. Sebab kalau boleh kita nak kurangkan video kita nak paling pendek. Paling nak kalau 4 minit, 5 minit tu memang lama. Sebab kita bukannya ada hook. Kalau kita pandai buat hook, maksudnya setiap 1 minit ada hook. Setiap 30 second ada hook. Tak ada masalah. Kita boleh buat video sampai 4-5 minit. Tapi sebab kita ni sebagai pemula, newbie, make sure video kita 1 minit ke 1 minit setengah saja. 2 minit pun dah lama dah. Even Zati pakai 2 minit dah risau dah. That's why Zati suka untuk minimizekan apa saja yang ada, kita panggil ada gapping. Maksudnya daripada satu ayat kepada satu ayat tu, dia akan stop kat situ. Faham tak? So nampak tak? Untuk editing Zati ni memang kebanyakan tak ada gapping. Straight je Zati cakap. Straight saja. Even Zati pernah tegur Ira, even nafas pun kan, even nafas ada nafas di antara satu words dengan satu words pun Zati suruh edit. Sebab kita nak minimizekan, nak paling pendek. Yang ni dari segi editing lah, ambil masa sikit lah kan. Tapi kalau kita dah biasa, kita akan pakar lah. Apa-apa pun kita akan pakar kat Forever Living sebab benda yang sama je kita buat. Sebab saya cakap guna tulisan yang sama, color yang sama supaya proses editing ni ada cepat. Okay, sekarang ni kita buat hook dekat depan. Dekat depan ni, korang add text. Dekat bahagian bawah ni ada add text kan. So pilih, biasanya kita akan tulis, contohnya jurawat jurawat. Okay, pilih bahagian fonts. Biasanya, untuk highlight, Zati akan ambil tulisan, kita akan pakai 2 tulisan saja. Sama ada Oliver yang ni. Okay. Ataupun sebab Oliver ni tulisan yang senang untuk dibaca dan dia dapat profesional. Tarik nafas pun kena potong. Ya, betul Ira. Biasanya nanti guna apa yang kalau yang berlingkar-lingkar, sebab yang berlingkar-lingkar ni nanti baru pakai. Jadinya nanti tak alert lagi yang mana nanti guna berlingkar-lingkar ni. Macam ni jurawat ni Okay, jurawat ni. Okay, tak kat sini tau. Jangan letak kat sini. Itu kesilapan dahulu. Jangan tutup muka kita. Okay, tak kat bawah ni. Bayar nampak mata Zati dengan mata Mira ni. Tarik nafas pakai putus nafas. Okay, so biasanya Zati akan guna, dulu Zati guna stroke. Okay, take note Ira, sebab stroke dia tak melambangkan tulisan profesional. Okay, dulu Zati guna stroke. Okay, so sekarang ni kita guna, pilih kat bahagian style. So untuk bahagian editing dekat sini je. Okay, dekat bahagian style, font dekat sini je, tak pergi jauh pun. Okay, so Zati akan guna tulisan warna putih. Dan Zati akan ambil bahagian shadow. Okay, take note Ira dan semua. Bahagian shadow, Zati akan warna hitam. So dia akan nampak cantik dan korang naikkan opacity dia. Okay, naikkan opacity sampai 100%. Dia akan jadi macam nampak professional. Okay, nanti kena edit bawah muka. Tak boleh tutup muka. Okay, betul Ira. Okay, so dia akan jadi macam ni. So nampak tak? Dia jadi cantik. Ini antara 2 tulisan. 2 jenis tulisan yang Zati pakai konsisten. Ini konsep yang Zati bawa. Kan nampak professional kan? Okay. So yang kedua, jurawat. Contoh Zati tak tahu lagi apa yang ni. Zati buat je lah supaya korang nampak. Zati tak akan buat satu ni tau. Zati tak akan edit sekaligus. Zati akan buat satu-satu. Zati akan buat tambah lagi add text. Zati akan buat sebab kalau kita buat satu kali je, maksudnya di tempat yang sama, kita tak boleh nak ubah benda ni. Dia jadi macam tak cantik. Zati suka buat satu-satu. Macam yang ni Zati akan buat jurawat. Jurawat. Okay. Stay di Malaysia. Contoh stay. Okay, stay di Malaysia ni kita akan tukar tulisan. Okay, pergi kat bahagian fonts. Korang boleh ambil, Zati punya adalah Oliver. Ini Zati punya konsep Mana Oliver? Sebab Oliver ni Zati ganti dengan tulisan apa dah dulu dah tak ada dah. So Zati pakai Oliver, Zati kecilkan. You boleh pinch out pakai tangan Pinch out. Dan make sure dia sama.
Okey, dia sama. Dia sama besar dengan jurawat tu. Dan biasa saya akan pilih tulisan warna kuning. Ini colour Zati. Zati pakai kuning dengan putih saja. Tak akan keluar pada colour ni. Kadang-kadang ada satu colour warna orange. Tapi yang tu dah tak ni dah. Okey, dan ambil shadow. Okey. Okey, nampak tak dia macam cantik tulisan tu. Dia macam eksklusif tau. Jurawat stay di Malaysia. Income. Kita tambah lagi. Add tax income. Income. So, jadi besarkan. Tak kat sini. Okey, nampak tak? Dia dalam satu frame. Income, kita buat tulisan warna putih lah. Warna biasa lah. Warna putih macam biasa. Okey. So, dia dah automatic check. Automatic kalau kita dah edit, dia dah memang dah ada shadow dah. Okey, kalau you tak nak ubah macam ni lah. Macam tadi, automatic dia dah ada shadow. Lepas tu dia dah ada shadow dan dia dah opaque dia dah ke 100% dah. Okey. Dan saya akan buat income 5 angka. Okey, tambah lagi. Add tax. Buat lagi. Add tax 5 angka. Macam kita buat huruf kecil lah huruf kecil. Okey, macam ni. Saya akan buat warna kuning. So, pergi kat bahagian style, ambil warna kuning. So, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. So, Zati dah tak pakai stroke. Zati pakai macam ni, dia nampak lagi cantik lah. Bagi Zati perbezaan lah. Sebab yang ni Zati belajar dengan ni. Zati belajar dengan editor. Okay, so dekat sini you akan nampak ada kita panggil bongkar 1, 2, 3, 4. So kat sini lebih kurang dalam 2 second. So you just tak payah. Tak payah ubah dah timing dia. Ini memang kita panggil hook ni pun dah cukup. Tapi kan nak tambah lagi boleh dalam 3 second ke 4 second untuk hook ni biar dia stay kat situ. Nampak tak? Dia akan stay kat situ. So dia akan hilang. Okay. So untuk bahagian hook dekat depan ni, jangan sampai akhir. Cukup kat depan je. Tak payah nak sampai akhir. Okay, tapi macam Ira, ada macam Syufahak pun mereka ada tambah dekat bahagian atas ni. Kan mereka ada tambah kat bahagian atas, nak tak nama Syahira ke, nak tak nama Syufahak ke, tak ada masalah, boleh je. Tapi pakai tulisan yang colour yang biasa saja kan, tulisan yang biasa saja. Macam Ira pun dengan Syufahak tu memang tak ada masalah lah. Tapi yang ni untuk mereka yang macam Kak Zu kan, Kak Ani tak ada masalah, okey je. Macam yang baru-baru yang guna tulisan yang banyak colour. So you tak kisah, asalkan jangan ada perbezaan colour yang ketara. Warna merah dengan hijau lah, stroke warna ni lah. Nampak tak? Dia macam, dia tak profesional. So kita nak ingat pesan Zati, kita nak minimizekan gangguan. Kan kita nak orang yakin kita. Sebenarnya ni tidaklah Zati mengharapkan drastik, tidak. Tetapi Zati mengharapkan ada perbezaan daripada setup video. Macam contoh Kak Zu. Mula-mula video dia background tak cantik. Lepas tu dia tukar background makin cantik. Tapi semalam tukar pula background ada terlekuan tu Kak Zu. Tapi Kak Zu perbaiki lagi. Sebab Kak Zu dia ada aura dari segi percakapan. Setiap bila kita ni ada aura dia. Okay, tapi benda tu kena polish. Selagi kita tak start macam Kak Juraidah kan. Tak start Encik Abu Bakar. Encik Abu kita jumpa tu kan Encik Abu kan. Encik Abu dah boleh start dah. Buat. Sebab kita tak akan tahu aura kita sehingga kita bermula. Okay, tambah shadow. Time hook tu ikut yang time dia set kan. Ya, boleh Kak Umi. Tak ada masalah kalau Kak Umi nak panjang. Sebab time yang dia set ni 2 minit. 3 minit. 3 second. Untuk time hook dia boleh up to 5 second. Okay, time hook dia boleh up pada 5 second. Dan jangan buat, kita panggil jangan buat, apa kita panggil jangan buat apa kat sini. Animation. Untuk hook jangan ada animation. Sebab kalau ada animation, bila kita upload di TikTok, dia akan menjadikan kita punya hook tak keluar. Ini salah satu kelemahan dia. Mungkin keluar, mungkin tak keluar. Tapi kita nak elakkan risiko dia tak keluar lah. Supaya kan, sebab kita ada animation. Yang ni Mira pernah buat. Mira dia buat ada animation untuk bahagian hook. Jadinya dekat dia punya TikTok, bila kita masuk rumah dia, so tak nampak hook tu. Sebab ada animation. Okay, yang ni pun Mira dah perbaiki. Okay, yang kedua, yang ni yang Zati, sebelum ni Zati buat video. Zati suka main letak ni. Kita panggil apa ni? Aduh. Kita panggil transition. Kan? Macam Ira kan suka buat transition. Kita macam-macam kita buat transition kat sini. Actually itu mengganggu juga sebenarnya.
mengganggu. Actually dia mengganggu. Sikit-sikit je, tak perlu banyak. Tak perlu setiap 10 second ke, mungkin dalam 15 second ataupun 30 second kita baru buat transition. Okay? So transition tu yang paling simple korang boleh buat macam ni tau. Ni paling simple Paling simple kita boleh, contohnya nanti nak highlight muka Mira Mana Kalau dekat macam Mira boleh dapat 5 angka. Mira boleh dapat. Okey, kita nak besarkan muka Mira ni. Tekan bongkar video ni, korang split. Okey, so nampak tak yang ni? So yang ni kita nak edit ni. Ni yang kita tekan, yang bongkar ni kita nak edit. So kita guna tangan kita untuk kita pinch. Tarik macam ni. Ini yang paling simple untuk zoom. Tarik. Okey, muka Mira. Okey, settle. Mira boleh dapat 5 angka dengan duduk. Mira boleh dapat 5 angka dengan duduk. Cara kita zoom in dan zoom out, cara yang paling simple. Sebab dia ada cara yang kedua untuk zoom in dan zoom out. Kenapa penting untuk ada perubahan karakter? Perubahan zoom ni sangat penting sebab kita nak kembalikan audience kepada video kita. Supaya tak static lah kan video kita straight je. Ini antara rational. Kenapa kena ada zoom in dan zoom out? Tapi ini basic saja. Basic. Kalau nak yang advance, kena guna keyframe. Kalau korang perasan, video Zati akan ada zoom in, zoom out dan juga keyframe. Keyframe ni dia macam zoom in, dia macam slow, lepas tu dia macam mengucuk, macam tu. Itu keyframe. Yang tu Zati tak nak ajar sebab itu kita panggil advance juga sebab keyframe ni advance sikit. Yang tu advance tapi kalau nak belajar, boleh personal Zati. Per PM personal. Sebab Zati suka editing. Cumanya sekarang Zati kurangkan dari segi advance punya editing. Okay, yang simple-simple saja sebab Zati tak nak buang masa untuk advance punya editing. Okay, so you nampak kat sini? Yang ni kita buat macam ni sebab kita nak highlight kepada apa-apa yang kita cakap. Contoh kita sedang buat video seorang diri, kita nak highlight apa words yang kita nak biar audience tu faham. Kita nak tekankan kepada apa penyampaian kita di antara banyak-banyak penyampaian tu, itu kita tekankan. So you all boleh zoom in ataupun zoom out. Boleh? Faham tak yang ni? Okay. Tapi kalau korang ada yang nak belajar advance kita tentang editing, boleh PM Zati, Zati akan buat slot. Anilah. Sebab ada orang dia tak suka editing. Okay. Okay. Oh, macam ni zoom. Betul. Okay. Apa lagi? Untuk editing apa lagi korang nak ni? Subtitle. Okay, subtitle ni Zati perasan suka guna colourful juga subtitle ni. Macam-macam kan gaya kan. Macam-macam juga gaya. Yang simple saja, yang nampak professional. Keywords dia professional, tulisan yang biasa, colour yang biasa. Yang jelas. Colour bukan colourful. Sebab dia ini termasuk konsep. Jangan lari pada colour yang ada dalam video kita. Contohnya kan, baju Zati warna hijau. Kain Zati warna orange. Baju Mira warna biru. Zati pula buat tulisan warna merah. Dia tak kena. Banyak je jadi colourful. Dia tak cantik. That's why konsep dari segi pemilihan bergantung pada persekitaran kita. Pokok warna apa. Itu menggambarkan warna apa yang kita nak ada lagi. Okay, contoh poster yang Zati buat tadi kan. Kalau perasan poster yang Zati buat, biasanya Zati akan guna colour yang minimize saja. Colour yang ada di dalam poster. Contoh baju kita warna apa. So kita mungkin boleh guna tulisan yang macam tu. Jangan terlalu colourful. Sebab ia menunjukkan kita tak professional. Paling penting kita nak tunjukkan professional. Biar kita tak pandai pun. So, that's why ingat Zati cakap minimize apa saja gangguan. Kan? Boleh tak? Rasa tertekan ke belajar benda ni? Rasa macam terlalu ni ke? Sebab Zati nampak untuk editing ramai lagi yang masih lagi tak boleh ikut cara yang betul. Sedangkan senang je. Tak perlu nak kelam kabut nak pilih colour untuk editing kan. Tulisan buang masa kita je. Kita buat yang simple. Simple and steady. Paling penting content yang kita nak sampaikan. Kita banyak develop kepada cara percakapan kita. Tak payah nak lama-lama dekat editing. Tak perlu. That's why saya cakap benda yang sama. Tulisan yang sama, colour yang sama supaya senang untuk kita edit. Font size apa yang sesuai? Depends kat Umi. Depends. Yang ni saya tak nak cakap. Font size yang paling sesuai. Kalau Kak Umi nak nampak ni, dia tidak, sebab kita dah faham dah layout TikTok bagaimana kan. Kalau layout TikTok, dia dekat sebelah kanan ni memang akan ada 5 button. So make sure tulisan kita tidak kena button 5 tu.
Ini antara benda yang kita kena consider. Layout di TikTok juga pun kena consider sebab benda ni menggambarkan ketika kita edit. Malah Citizen nak edit tu terkial-kial. Ya, Kak Umi saya faham. Sebab saya kata guna benda yang sama. Sebab bila kita dah guna tulisan yang sama kan, colour yang sama, dia takkan kita dah sinonim dah benda tu. Kita dah insya-Allah kita dah boleh buat dah. Sebab tu editing saya makin lama makin cepat. Dulu editing saya ambil masa sejam. Sekarang editing saya 15 minit dah settle dah. Dah siap sebab kita buat benda yang sama saja. Okey? Okey, so untuk bahagian video paling penting hook dekat depan dan kalau boleh tulisan dia dalam frame, jangan melebihi frame. Frame ni maksudnya dalam satu petak. Dia tak melebihi. Citizen ni kadang-kadang font besar dan rasa kecil, rasa besar. Okey. Zati, okey, bagi korang yang ada kat sini kan, bagi korang yang ada kat sini yang nak rasa macam nak belajar lagi dalam lagi. Sebab tu Zati, okey, dulu Zati buat kelas pukul 5.30 petang sebab 5.30 petang tu ada ramai yang tak masuk. Jadinya Zati rasa macam kadang-kadang Irang Cupa je masuk. Kadang-kadang Kak Ani je masuk. Orang yang sama. Jadinya Zati nak mengajar benda yang sama. So that's why Zati open kepada one to one. Even contoh under Ira ke nak one to one kan. Mungkin kalau under Ira memang Ira kena masuk sekali lah. Supaya Ira pun ada sekali untuk one to one kan. Supaya Ira pun boleh belajar juga. Ira pun boleh sampaikan juga. Sebab Zati tak nak overshadow. Okay, so korang boleh PM Zati korang nak belajar apa. Kan, sebab Zati biasa Zati free Sabtu pagi, hari Selasa pagi, petang pun Zati free. So Zati nak biar benda tu sampai kan. Sebab ada yang tak, kalau dulu Zati buat petang, ada ramai yang tak masuk. Tapi insyaAllah Zati akan buat balik lepas puasa. Hopefully lah Hopefully Zati dapat buat balik. Okay. Faham setakat ni? Boleh tak yang ni? Dulu nak tukar tulisan pun Ira cari lama gila. Ya, betul. Sebab sekarang Ira antara yang paling laju. Maksudnya Ira setiap hari ada konten. Setiap hari dia buat konten. Ira boleh buat 2 ke 3 konten setiap hari. Sebab dia dah speed dah. Dia dah boleh buat dah. Okey. Apa kita nak tanya kat sini? Okey, cuma yang Zati nak highlight hook dekat depan 2 ke 3 color sahaja, tak perlu buat stroke sebab Zati nampak macam bila mana buat stroke ni banyak color pula keluar. Kan 2-3 color untuk stroke saja. Lepas tu subtitle, tulisan subtitle biasa saja. Lepas tu buat zoom in, zoom out, itu je. Tak perlu banyak pun. Lepas tu boleh juga boleh juga you letak audio ni. Untuk dekat bahagian split ni kita boleh letak transition kan. Untuk bahagian split ni kita boleh letak transition. Tak kisah you nak buat apa kan. Tapi sekarang Zati tak guna dah transition ni. Zati just guna zoom in, zoom out saja. Macam tu kita nak letak pull in kan. Tapi Okay, pull in. So pull in ni korang nak letak sound. Boleh? Boleh. Korang pergi kat bahagian audio. Pergi kat bahagian sound effect ni. Pergi kat bahagian sound. Sebab sekarang key dekat CapCut dia dah banyak berubah. So jadi macam tak familiar sangat. Dia dah banyak berubah dah key dia. Dia punya words dia tu. Okay, korang nak sound apa? Biasanya kita akan pergi kat bahagian transisi. Bahagian transisi ni nak pilih whoosh ke? Nampak tak? Okay, whoosh. So maksudnya kita pilih whoosh. Ambil tambah ni. So pastikan kita drag bongkah whoosh ni dekat tengah-tengah dia ni. Tengah-tengah transition ni. So kalau nak naikkan volume tu, ikutlah volume korang ni. Korang boleh main kat volume. Okay, nak tinggikan sikit. gajinya lagi besar. Tapi kenapa Tak dengar kan? Tak dengar, boleh tinggikan lagi volume dia. Okay. gajinya lagi besar? Tapi kenapa Macam tu. So, lupa nak bagi tahu tentang sound and volume. Okay? Macam Zati akan suka sebelum Zati edit apa-apa, sebelum Zati split apa-apa, Zati akan pergi kat bahagian volume. Tinggikan volume. Okay? Tinggikan sampai 100%. Ira, ramai jurawan Tinggikan sampai 100% volume dan untuk bahagian music, kita akan pilih dekat bahagian sound, dekat bahagian audio, pilih bahagian sound. Zati suka search motivation song ataupun inspiring song lah. Kita ambil motivation motivation. So ini yang simple saja editing. Bagi motivation, ambil lagu apa-apa yang korang nak. Okay, so Zati dah pilih lagu motivation. Dah ada lagu ke belum ni? Tak ada. Ada. Zati dah ada lagu. So Zati akan adjust dari segi nak kata lagu tu kuat tidak.
Kita nak suara kita kuat daripada lagu, tetapi lagu tu ada unsur emosi yang akan menyebabkan audience ni dia rasa macam bestnya. Kan? Dia rasa contohnya kalau kita buat tentang pengasuh, ada muzik sedih macam tu. Kita kena pandai pilih sound, background. Jangan pula kita punya konten tu konten sedih, tapi kita guna lagu-lagu yang rancak. Tak kena. Okay, so bahagian volume, nampak tak? Zati akan buat kurang daripada 100%. Sebab kita tak nak Mira, ramai sebab kita tak nak suara kita tu tenggelam. Kita nak biar audience faham apa yang kita sampaikan. Dan kalau boleh untuk subtitle, korang kena check setiap words tu. Sebab kadang-kadang CapCut tak recognize apa yang kita cakap. Okay. Yang ni ramai yang sangkut jugalah. Dari segi subtitle mereka tak tengok balik. Sebab tu bagian subtitle nanti akan check 2-3 kali supaya dia tak pelik lah subtitle tu. Okay, dan last kali adalah dari segi kita akan add ni lah untuk mereka sesi penerangan. Okay. Okay, faham sekarang ni? Saya rasa itu je. Ada apa-apa lagi nak tahu tentang editing? Sebab nanti hanya ajar yang basic saja. Dari segi colour lah paling penting, colour. Dan dari segi macam tudung. Okay, kalau tudung saya syorkan untuk pakai tudung biasa saja. Jangan pakai tudung yang ada awning. Yang tu tak cantik. Bagi mereka yang ada pakai tudung awning kan. Lepas tu apa lagi apa yang dia tegur itu? Kak Teh. Kak Teh dia pakai baju dengan pendek. Hari tu. Okey, kalau boleh pakai baju dengan panjang, baju yang nampak profesional. Boleh? Ada apa nak tanya sebab nanti nak keluar daripada editing ni? Ada apa nak tanya tak? Kena check balik tiap perkataan, kadang salah perkataan ya, betul. Okey, Kak mana? Kak Umi. Kalau tengok balik video TikTok saya macam segan sendiri. Betul Kak Umi. Level saya nak tengok video saya pun sekarang baru boleh tengok. Dulu saya tak boleh tengok juga. Tapi kalau kita dah boleh tengok video kita, maksudnya kita dah boleh terima apa saja kekurangan kita. Kena jadi berani. Okey, kena jadi berani. Itu kena pegang dalam hati kita, berani. Kalau berani, kita boleh buat apa saja. Zati, kenapa masa rekod semua dalam frame tapi bila upload ada yang ada yang overframe. Maksudnya Kak Umi, sebab tu kalau Kak Umi perasan, kenapa saya edit kat ada lebihan kat tepi. Sebab itulah dia akan jadi macam tu. Sebab layout TikTok lagi kecil daripada layout CapCut. CapCut lagi besar. Jadinya sebab tu kita akan tinggalkan lebihan kat tepi tu. Nampak tak? So nak kecilkan lagi tak ada masalah. Tapi biasanya ini standard saya lah. Ini standard yang betul-betul ada kat yang boleh nampak. Kiri, kanan, atas, bawah. Biasanya kalau kita silap edit, kiri, kanan dia jadi cut. Dia jadi cut. Okay, take note untuk nanti stop tak ada kan? Oh, okay. Nanti stop ni stop share. Nak stop share sudah. Stop. Okay. Faham tak kat sini? Faham Ada apa nak tanya tak? Okay, ngam-ngam nanti nak habiskan 10:30. Tak nak habis lambat-lambat. Nak buat skrip paling mudah. Maksudnya Kak ni, itu question ke apa tu? Okay, Kak Rahimah. Okay, so nanti nak take note Kak Rahimah, Kak Zu yang masih lagi tak betul kedudukan kamera. Okay, faham. Nak buat skrip paling mudah Kak Ni boleh tak Kak Ni highlight lagi? Saya tak faham tu. Sebab saya nak share screen untuk last untuk bahagian produk. Sebab kita nak biar ada dua-dua video. Bahagian produk pun kita mahir. Jangan main buat video tentang bisnes je. Sebab kita nak juga faham tentang produk. Sebab kalau kita faham produk, kita akan lagi boleh, kita pasang gear, 2 gear lah. 2 jalan lah. Iaitu produk pun kita faham. Marketing plan pun kita faham. So benda ni dia kena belajar lebih lah. Zati nak sampai tahap ni pun sebab dah 5 tahun kan kat sini kan. Jadinya benda tu kita keep belajar. Sebab tu Zati suka buat video tentang produk. Sebab Zati akan tambah baik lagi penambahan dari segi ilmu. Sebab tu Zati bercakap tentang produk. Sebab Zati belajar lagi untuk faham tentang produk. Tapi untuk bahagian produk Zati hanya fokus pada beberapa produk saja. Sebab tu Zati boleh pakar untuk produk. Okay, lastnya daripada Zati nak share tentang alamak. Sekejap Kita nak tukar ni.
Okey, yang last daripada Zati Zati nak ajar tentang uh, apakah teknik yang sesuai dan berkesan untuk konten menjual. Sebab kita ada produk yang bagus, sangat apa, rugi kalau kita tak faham produk kita. Zati suka produk ni sebabnya satu dari segi kesihatan. Sebab tu ia membawa kepada 3 misi, kesihatan, kekayaan, kebebasan. Jadinya korang jangan takut untuk buat konten tentang produk. Konten tentang produk paling mudah. Ketika kita dalam kereta kan, kita pergi mana-mana, sebab Zati banyak buat konten produk ketika balik dan pergi kerja. Sebab tu dalam produk Zati memang akan ada aloe vera dan juga omega 3 plus. Sebab Zati suka buat video tentang produk ketika pergi dan balik kerja dan video tu tak sampai pun 5 minit. Dalam 2-3 minit saja. Di situ Zati start belajar tentang produk. Boleh? Jadinya tentang produk ni dari segi konten tentang menjual, ini kita panggil hasil lah. Kita panggil hasil tentang produk. Ada 2 jenis konten, iaitu story selling dan juga storytelling. Zati pernah share tentang ni, cuma Zati hanya share dalam grup saja. Okey, so ini perbezaan yang besar. Perbezaan yang besar dari segi story selling dan juga storytelling adalah, story selling, apa itu story selling? Teknik luar biasa yang menggabungkan elemen terbaik bercerita di samping proses menjual. Maksudnya, video yang kita buat tentang story selling, kita buatkan audience tak sedar yang kita sedang menjual. Dan mereka contact kita untuk mereka membeli. Sebab tu Zati ada reputation sales yang besar sebab Zati suka buat story selling. Zati suka buat story selling sebab di depan tu Zati suka bercerita. Zati tak nampak sangat. Zati buat dua-dua benda. Storytelling pun Zati buat, story selling pun Zati buat. Storytelling kita hanya bercerita tentang produk saja. Dia memang hasil lah. Dan nak kata ada closing, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi storytelling dia more kepada definisi bercerita sahaja tanpa ada closing. Okay? Tanpa ada CTA. Tetapi kalau story selling, kita ada CTA sehingga kan mereka tak perasan kita menjual. Ini perbezaan dia. Okay, biasanya story selling paling mudah ada dari segi pengalaman kita. Kita share sebab tu kenapa ramai VIP ada yang memang masuk forever ni sebab mereka tak nak berniaga pun, tetapi kenapa terberniaga? Sebab mereka apply story selling dan mereka tak sedar yang mereka sedang apply story selling. Maksudnya mereka bercerita dengan orang. Sharing lagi senang daripada selling. Itu maksudnya. Nampak tak? Sharing lagi senang daripada selling. Ini maksudnya story selling. Faham tak? Tim Zati. Faham? Boleh tak? So you all boleh start dengan pengalaman ataupun testimoni. Tanpa menunjukkan unsur-unsur yang kita ni memang nak dia beli. Yang ni dia, macam Zati pernah tunjuk contoh Zati buat story selling. Kalau korang perasan lah. Okay, Zati pernah buat contoh story selling dan juga perbezaan storytelling. Storytelling memang cerita pasal produk je. Tapi story selling, kita bercerita tentang pengalaman kita, keseronokan kita, ataupun kita bercerita tentang testimoni orang. Macam contoh Kak Rahimah ada testimoni ubat gigi kan. Actually itu boleh dijadikan story selling. Kita tanpa sengaja tershare dan dia pun rasa seronok. Nak cuba juga. Ini cek bentuk dia. Benda ni takkan jadi perfect sekali buat. Dia kena sentiasa buat. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Okey? Boleh tak? Cuba korang buat. Kalau tak buat tak tahu. Selagi tak cuba, selagi tu tak tahu. Boleh bermula dengan cerita tentang excitement korang dalam menggunakan produk. Ibarat korang nak share dengan orang. Macam tu je. Cuba buat satu video. Mungkin boleh share dengan dalam grup masing-masing atau boleh share dengan Zati. Okay? Atau boleh share dalam TikTok content. Tak apalah aku TikTok tu kan. Itu sebab dalam tu semua orang ada. Tak ada masalah boleh je share kat situ. Okay, Encik Abu, thank you. Okay, faham Kak Umi. Okay, macam Ira pun dia memang buat lagi. Macam Syufah pun buat. Sebab ada orang, dia sedang mencari kesihatan saja. Dia tak nak berniaga. So, tak ada masalah pun kalau nak share tentang produk. Boleh. Okay? Sebab setiap konten tu kita akan attack pada orang yang berbeza. That's why penting untuk ada permasalahan. Bila ada masalah, mesti ada solusi. Itu yang kita terapkan dalam konten kita. Kita bagi masalah dan kita bagi solusi. Sama je macam bisnes. Kita bagi masalah dan akan ada solusi. Macam tu. Okay, faham tak tentang ni? So you kena apply dari segi yang ni. Zati suka untuk share, Zati suka untuk apply tentang teknik ni, teknik story selling dan storytelling. Banyak benda boleh buat. Sebab tu untuk belajar tentang produk hanya baca je. Kalau korang dah tahu kalau korang dah tahu dia punya point-point, korang boleh untuk pertama kali memang tak boleh olah. Kali kedua boleh olah.
Sebab tu Zati cakap, jangan takut untuk cerita benda yang sama. Kali pertama dengar, mungkin orang tak beli. Kali kedua dengar, orang tak beli lagi. Kali ketiga dengar, dia tak beli lagi. Kali ke-10 baru dorang dengar, baru dorang beli. Tak kisah buat konten sama, tak kisah korang cerita benda yang sama. Sebab Zati cerita benda yang sama saja. Okey? Boleh? Boleh semua? Sama juga macam contohnya bagi anda semua yang buat konten kan, skrip kan. Kadang-kadang kita dah tak ada idea nak buat konten apa. Tak ada masalah. Boleh revise balik konten-konten sebelum ini. Kita buat cara penyampaian yang baru. Ataupun mungkin tempat yang baru. Cara pemakaian yang baru. Editing yang baru. Tak ada masalah. Boleh je. InsyaAllah boleh Kak Juraida. Okey, Kak Juraida nanti kalau dah buat. Untuk video pertama, jangan tengok kesempurnaan. Tapi tengok pada saya berani buat video itu je sebab Zati takkan komen banyak untuk video pertama sebab Zati akan meraihkan untuk orang yang berani buat video untuk kali pertama sebab mereka dapat sahut cabaran yang mereka ni takut nak buat video. Untuk komen pertama Zati memang takkan tengok pada bahagian editing. Zati akan share tentang keberanian mereka lah. Dan untuk second video baru Zati akan komen untuk next untuk kita baiki dekat mana. Okey, dan feel free untuk tanya dekat dalam grup ya, mana yang korang tak faham dan Zati harap dengan kelas malam ni dapat nampak perubahan lah Zati harap ada perubahan. Yang paling penting, background tu paling penting Macam Kak Zu, kerusi dah cantik dah. Tapi make sure Kak Zu ni dah, pastikan belakang tu cantik. Kalau bercerita produk kerana akak suka produk. Ya, boleh Kak Dayang. Tapi sekali lagi kalau dekat TikTok, kalau nak pergi lagi jauh, boleh cerita tentang content creator. Sebab dekat dalam dalam grup Telegram pun masih Zati rasa banyaklah juga kan dalam setakat ni 16. Zati buat 16 skrip. Dan contoh Kak Azhar pun selalu ada Zati nampak Kak Azhar pun banyak skrip yang dia guna. Kak Azhar boleh share dalam grup Kak Azhar, tak ada masalah. Okey? Jana income, ya. Digalakkan Kak Dayang. Kalau kita nak fighter, kita kena share CV dia. CV Zati adalah 60% tentang peluang perniagaan, 40% tentang produk. Kena lebihkan tentang peluang perniagaan kalau kita nak fighter. Kalau kita nak berjaya cepat, memang kena ada fighter yang sama-sama buat dengan kita. Sebab kalau kita cerita tentang produk, kita hanya akan dapat pengguna saja. Kalau definisi pengguna, dia hanya dapat beli dalam 1 ke 2 sisi saja. Maksudnya dalam paling banyak pun 2,000 je dia beli kalau pengguna. Tapi kalau fighter, dia boleh buat sale sampai 10,000, dia boleh buat sale sampai 20,000, 100,000. Ini perbezaan fighter dan juga perbezaan pengguna. Dia perbezaan yang ketara dari segi jualan dan juga kegunaan produk. Okey? Ya, betul Kak Dayang. 60-40 CV dia. Kena lebihkan tentang bisnes. Okey, akan cuba. Alright. Ada apa-apa soalan? 10.30 tepat tadi habiskan. Ada persoalan tak? Okey, Ayik. Ayik ada. Terima kasih Ayik. Nanti Ayik boleh ubah tau cara-cara ni. Cara-cara editing. Sebab Zati pun ada mention pasal Ayik tadi. Okey, ada Kak Dayang, ada Kak Ani. Terima kasih semua yang konsisten buat video. Up lah video ni. Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Kita tak tahu Allah nak angkat video yang mana. Tapi make sure doa tu bermula ketika kita sebelum buat video lagi. Sehinggalah kita upload. Lepas tu tawakal je. Okey, Kak Zu, Ira, Kak Asia. Kak Asia pun okey dah buat video. Zulhaili, Kak Umi, Cik Abu, Susalina, Kak Juraida. Okey. Jom kita ambil gambar dulu sebelum nanti stop. Ataupun beri dalam grup nanti Nanti nak link ya, boleh bagi Ayik tengok semula. Okey, Zati akan share sesi recording lah. Sebab Zati ada record ni. Kan record kan? Alhamdulillah record. Okey, jom kita tengok gambar. Kalau nak on camera, boleh on camera. Zati nampak yang okey. Okay, Kak Ani. Kak Ani esok saya akan message company. Sebab hari ni mereka cuti. So, esok saya akan rule out dengan company ya. Okey, jom ambil gambar. Ada yang nak buka video? 1, 2, 3. Okey. So, nak ucap terima kasih pada semua. Okey, Kak Dayang, jap. Kak Ani buka balik Kak Ani. Kak Dayang baru buka video ni. Okey, 1, 2, 3. Okay. So, Zati harap
bulan Ramadan ni kita walaupun tak ada kelas kan, walaupun tak ada kelas sangat, kita boleh fokus kepada online lah sebagaimana Kak Is pesan. Kita fokus pada bahagian video dan kalau ada prospek untuk Johor nanti dan ada dekat Sabah juga. Okey, Kak Dayang akan ada dekat Sabah. 30 hari bulan di Sabah, kalau ada prospek boleh bawa pergi lah. So kita all out untuk aktiviti offline dan juga online. Zati tak turun untuk puasa, Zati tak turun sebab Zati ada problem. Apa ni? Minggu depan husband kerja. Okey, Syufahat take note Syufahat ada tak? Tak ada. Sebab Kak Zati tak tahu yang minggu depan Johor, baru tahu. Sebab suami kerja. So jadi bulan puasa kan. Jadi tak dapat nak turun kat Johor. Kat Sabah pun tak dapat turun juga. Ya betul, 30 hari bulan 3 ni di Sabah, Kak Juraidah. Okey. Okey, nanti nak last kat sini. Semoga anda semua sukses. Semoga Ramadan ini memberi satu pengertian yang luar biasa supaya menjadi asbab lah untuk kita ke depan kita lagi baik dan kita all out lah untuk Ramadan ni. Kalau boleh habiskan 30 juz Al-Quran dan bangun solat malam untuk 10 malam terakhir dan dia perlu dimulai dengan hari pertama lagi. Actually momentum Ramadan 3 bulan sebelum lagi kan. Momentum dia 3 bulan sebelum Ramadan lagi. Tapi doa banyak-banyak lah supaya kita dapat dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Okey. Terima kasih semua. Saya stop kat sini je. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Cik Mamat. Terima kasih Cik Abu. Terima kasih Kak Ani. Okay, sama-sama Kak Zu. Okey, bye. Assalamualaikum.